Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Hai semua, halo semua, salam sejahtera Malaysia. Muhyiddin Yassin sekali lagi menerima satu tamparan yang amat hebat. Beberapa hari sebelum ini ataupun beberapa waktu sebelum ini, Muhyiddin Yassin yang sudah mengatakan berhasrat untuk mengundurkan diri pada pemilihan Parti Bersatu pada tahun hadapan, pada masa akan datang, akhirnya gesaan daripada penyokong-penyokong ataupun kepimpinan Bersatu, gesaan terhadap Muhyiddin agar menarik balik kenyataan itu. Dan pada akhirnya Muhyiddin Yassin, sekali lagi kita boleh kata, tiket untuk menjadi presiden Bersatu pada pemilihan Bersatu akan datang sudah sold out. Maksudnya Muhyiddin Yassin kita boleh kata akan menang tanpa bertanding. Sedangkan sekarang beliau masih presiden Bersatu pun ingin mengundurkan diri, tetapi ditahan ini kan pula pada pemilihan parti pada masa akan datang. Jadi banyak spekulasi dibuat. Menurut Syahabuddin Nursin, maklumat daripada Syahabuddin Nursin juga mendapatkan maklumat bahwa semua itu sandiwara. Semua itu sandiwara dan sekaligus Muhyiddin Yassin akan kekal sebagai presiden Bersatu pada masa akan datang. Walaupun sebelum ini Hamzah Zainuddin yang dikatakan akan mempunyai ura-ura akan bertanding bagi merebut jawatan ataupun kursi presiden Bersatu. Tapi bagaimana pula nak rebut kalau Muhyiddin Yassin kita boleh katakan 90% sudah akan menang pada pemilihan akan datang. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, satu tamparan hebat bagi Muhyiddin Yassin. Sekali lagi Muhyiddin Yassin kena. Sebelum ini 1, 2, 3 ataupun 4 MP Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Baru-baru ini satu lagi MP Bersatu, yaitu MP Bukit Gantang, yang sudah sah menyatakan sokongan di Dewan ini. Di Dewan yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Menurut Syahabuddin, sokongan MP Bukit Gantang kepada PM10 memang sudah diduga. Seorang lagi ahli parlimen PN Bersatu tampil mengumumkan sokongannya kepada Perdana Menteri. Kali ini giliran ahli parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal, berbuat demikian. Beliau mengumumkan sokongannya itu di pagi ini sewaktu sesi pertanyaan menteri di Dewan Rakyat. Di depan-depan semua pemimpin-pemimpin di Dewan Rakyat yang melihat pengakuan ataupun sokongan daripada MP Bukit Gantang terhadap Anwar Ibrahim. Dengan ini bermakna sudah 5 ahli parlimen PN, semuanya juga daripada Bersatu, yang tampil mengumumkan sokongan terhadap Anwar selaku Perdana Menteri. Kenapa semua daripada Bersatu persoalannya? Daripada PAS, kenapa tak ada satupun ahli parlimen PAS yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan? Nah, itu menjadi persoalan. Keadaan ini menjadikan Anwar kini mempunyai sokongan seramai 152 ahli parlimen daripada jumlah 222 orang keseluruhannya. Pengumuman Syed Abu Husin untuk menyokong Anwar, walaupun suatu berita gembira tetapi bukanlah sangat mengejutkan. Kemungkinan beliau berpaling tada sekali lagi sebelum ini daripada UMNO kepada Bersatu sebenarnya memang sudah dijangka. Setelah 4 MP Bersatu umumkan sokongan kepada Anwar, parti itu coba mengikat ahli-ahli parlimen yang lain agar menandatangani suatu ikrar taat setia atau bayah yang menjanjikan mereka akan kekal bersama PN sehingga PRU16. Bagaimanapun Syed Abu Husin enggan menandatangani bayah tersebut. Nah, apapun dengan kehadiran Syed Abu Husin mengumumkan sokongan ini, selain mengukuhkan lagi kedudukan Anwar sebagai PM, dalam masa yang sama ia merupakan tamparan kepada Muhyiddin.
Tidak mustahil ada beberapa lagi ahli parlemen bersatu yang bakal menyusul memberikan sokongan kepada Anwar. Apa sudah jadi? Adakah dengan ini perlahan-lahan semua ahli parlemen bersatu akan menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan? Kita nantikan saja selepas ini. Tuan-tuan dan puan, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Nah, baru-baru ini kita digemparkan di media sosial. Banyak juga cakap-cakap, cerita-cerita daripada kawan-kawan, rakan-rakan pemerhati politik. Ini adalah berkaitan dengan ancaman ataupun berkaitan dengan satu berita yang menyebut nama Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui salah satu pengguna laman media sosial aplikasi TikTok. Saya pasti Anda sudah tahu berkenaan dengan ganjaran RM 5 juta untuk harga Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menumpaskan Perdana Menteri. Nah, persoalannya identiti si pelaku ini. Sudah pasti identiti ini tak kisahlah sesiapapun, tetapi sudah pasti dia ini seorang yang kaya. RM 5 juta untuk harga Perdana Menteri. Kalau sekadar buruh kasar, kalau sekadar pegawai kerajaan biasa, sudah pasti RM 5 juta itu adalah satu jumlah yang amat besar. Mungkinkah si pelaku ini hanyalah mungkin mempunyai masalah mental saja nak pos begitu sehingga kan menawarkan RM 5 juta, duit yang banyak untuk harga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, apa yang berlaku pada akhirnya? Tangkapan yang pasti mengejutkan ramai, termasuk musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tangkapan mengejutkan, dikongsikan daripada Harapan Daily. Lelaki tawar RM 5 juta, tembak Perdana Menteri sudah ditahan. Seorang lelaki yang melakukan ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri ditahan polis di Jalan Padang Tembak, Kota Baru, Kelantan. Pemilik akaun TikTok berkenaan sebelum ini memuat naik video yang menawarkan RM 5 juta kepada sesiapa yang menembak Perdana Menteri, menteri dan ahli-ahli sebuah parti politik. Bagaimanapun, video menggemparkan itu sudah dipadamkan. Berani sungguh membuat kenyataan ini. Siapakah identiti lelaki ini? Adakah beliau ini seorang yang waras ataupun mungkin tidak waras? Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain, suspek yang berusia 34 tahun itu kini direman selama 3 hari bagi membantu siasatan mengikut Section 507 Kanun Keseksaan dan Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kes masih di peringkat siasatan oleh USJT Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, dan polis menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Sementara itu, dalam tangkapan berasingan, polis juga menahan individu berusia 37 tahun bagi membantu siasatan berhubung kenyataan berbaur penghinaan terhadap yang di Pertuan Agong. Razaruddin berkata pengendali akun Facebook Cikmat Cikpo itu ditahan 26 November di Kota Baru. Permohonan reman di bawah Section 117 Kanun Tata Cara Jenayah dibenarkan selama 4 hari bermula 27 November hingga 30 November. Kes disiasat mengikut Section 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 kerana mendatangkan kebencian serta penghinaan terhadap mana-mana raja, dan Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Itu penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain. Bagi saya ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan ramai. Pasti tangkapan yang mengejutkan Tun Mahathir, mengejutkan Muhyiddin Yassin, dan ramai lagi kepimpinan politik. Lelaki yang tawar RM 5 juta tembak Perdana Menteri sudah ditahan. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.